Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya merupakan pengasas kepada Syahril Education. Saya merupakan seorang bekas guru. Saya telah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Kini saya menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Saya seorang penulis buku, penerbit buku, pembekal buku dan pengedar buku akademik ke sekolah-sekolah antarabangsa di seluruh Malaysia. Pada hari ini saya ingin menjawab satu soalan yang dikemukakan oleh seorang rakan, iaitu bagaimana saya mendapat idea dan ilham untuk menulis buku. Sebenarnya ilham dan idea ini tercetus apabila kita rajin berfikir, apabila kita rajin berimajinasi dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Maksudnya dalam kehidupan seharian kita, kita harus melihat sekeliling. Kita perlu lihat keseluruhan dan sekeliling dan keseluruhan itu jika kita benar-benar memikirkannya boleh memberikan ilham dan idea, maka tercetuslah idea dan ilham itu. Dan saya tidak nafikan juga kadang-kadang apabila kita bersendirian, apabila kita tidak memikirkan yang berat-berat, ilham itu memang boleh akan datang dengan sendirinya dalam pemikiran kita. Idea-idea baru itu boleh datang sendiri dalam pemikiran kita. Dan saya ingin berkongsi tentang betapa pentingnya kita mengambil nota. Contohnya bagi seorang penulis, seorang pendidik seperti saya rajin menulis apa sahaja yang terlintas di fikiran saya. Contohnya kalau tak ada buku dekat tangan, tak ada pensel dekat tangan pun, saya akan menggunakan handphone untuk menulis apa yang tercetus di dalam minda saya. Okey, saya pernah berkongsikan hal ini dengan seorang rakan guru saya, iaitu Cikgu Halina dan Cikgu Shui semasa mereka berdua berada di dalam kereta saya. Saya katakan kepada mereka, jika tercetus idea dan ilham, saya akan secara automatik akan mencapai kertas dan pen untuk menulis di dalam kereta. Ataupun kalau tak sempat pun, saya akan hafal benda tu dan saya tulis semula di dalam buku apabila saya pulang ke rumah. Ataupun uh, sebenarnya saya ingin memberitahu bahawa saya suka menulis tak kira di mana saya berada. Contohnya kalau saya pergi menemani rakan, pergi ke hospital, appointment, berjanji di hospital, kan mengambil masa yang panjang, beberapa jam menunggu dekat situ. Jadi saya gunakan masa itu, saya mesti ada pensel dan buku di tangan saya untuk menulis. Sebenarnya saya tidak pernah menulis menggunakan pen. Untuk buku-buku saya ini sebenarnya saya tidak pernah menggunakan pen. Semua buku yang saya tulis menggunakan pensel. Saya lebih selesa menggunakan pensel berbanding pen. Sebab pada saya lebih seronok menulis dengan menggunakan pensel berbanding menulis menggunakan pen. Saya rasa kalau menggunakan pensel, diri saya lebih laju. Itu bagi saya lah, mungkin tidak sama kepada orang lain. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan tentang bagaimana kita boleh menggunakan masa dan peluang yang kosong untuk menulis. Saya rasa bagi penulis-penulis lain di luar sana, mereka juga ada cara mereka yang tersendiri. Bagaimana mereka mendapat ilham, bagaimana mereka mendapat idea untuk menulis. Tapi bagi saya, antara yang ingin saya kongsikan, antara cara saya mendapat idea ialah dengan rajin berfikir. Setiap masa, setiap saat, walau apa pun kita buat dalam kehidupan seharian kita, kita mesti sentiasa berfikir, bercakap dengan hati sendiri, berkomunikasi dengan hati kita sendiri, berbual-bual dengan diri sendiri. Tapi bukanlah tentang perkara-perkara yang negatif, tetapi kita fokuskan kepada perkara-perkara yang boleh memberikan hasil, boleh kita memberikan sumbangan, boleh membanggakan diri kita dan boleh memberi sumbangan kepada lebih ramai orang. Maksudnya apa yang kita nak hasilkan lagi untuk, contohnya macam saya seorang pendidik, apakah lagi yang boleh saya hasilkan? Buku-buku untuk para pelajar saya? Apakah yang boleh saya bantu guru-guru saya memudahkan cara mereka mengajar di sekolah-sekolah? Kerana pengalaman-pengalaman lampau telah menjadikan saya seorang yang lebih ingin menyumbangkan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada guru-guru, kepada para pelajar dan pihak sekolah amnya. Jadi saya itulah jawapan saya yang ingin saya berikan kepada rakan yang bertanya bagaimana saya mendapatkan ilham dan idea. Saya rasa ini adalah part 1, bahagian 1, bagaimana saya mendapat idea. Dan saya akan berkongsikan lagi dalam video-video yang akan datang bagaimana ilham saya tercetus, bagaimana saya mendapat idea untuk menulis. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga terjawab soalan daripada rakan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.